Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa tuan dan puan-puan, kita bersiaran pada setiap petang Jumaat jam 5 hingga 6 petang. Selagi tak kiamat, selagi itulah adanya Al-Kuliah di TV3. InsyaAllah kita akan teruskan sampai ialah Allah Ta'ala bagi masa kepada kita. Sebab lama yang bagi, kita akan teruskan dengan orang kata apa, motivasi ilmu yang bersifat Islamik dan semasa. Dan seperti biasa tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan mencari topik-topik yang sesuai, yang berlaku setiap hari, hari-hari yang kita berdepan dengannya. Dan hari ini kita akan bicara tentang persoalan yang berkaitan dengan tajuk berhias. Saya yakinlah anda di Malaysia ke, di Singapura ke, yang memang meminati Al-Kuliah, semua orang berhias. Bukan kata orang, TV boleh hias juga. TV dia hias, peti sejuk pakai tudung. Kadang-kadang langsir, cantik. Itu pun perhiasan juga, bukan kata pada orang saja. Dan pada petang ini dalam perempuan, kita ada tetamu penonton daripada jauh sebenarnya. Ada dua kumpulan tapi satu bas. Itu yang pelik tu, dua kumpulan satu bas. Dia tak bergaduh dalam bas ni. Yang pertama ialah Perkumpulan Kebajikan Wanita Helikonia, Pasir Gudang, Johor. Dan juga Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil, Kampung Awat. Assalamualaikum semua. Betul-betul Kampung Awat, awatnya gitu. Dan tuan-tuan perempuan, pada petang ini kita cerita tadi soal berhias. Dan kita akan tampilkan seorang yang memang orang kata apa, kita lihat dia sentiasa berhias dan dia boleh bercakap topik berhias sebab memang itulah kehidupan dia sebenarnya. Dan panelis kita pada petang ini ialah tak lain tak bukan yang berbahagia, Ustazah Wardina Safia. Assalamualaikum Wardina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada petang ini sebenarnya, jangan, bagi mereka yang baru buka TV, jangan pula pening kepala, ini Malaysia Hari Ini ke bukan. Al-Kuliah. Ya. Tapi boleh dua-dua boleh lah. Malaysia Hari Ini pun boleh, Al-Kuliah pun boleh, tak ada masalah. Sama-sama nak bagi ilmu. Ya, nak betul. berkongsi. Berkongsi kehidupan kita sehari-harian. Ya. Sebab saya memang saya dah buat kajian, Wardina. Bila Wardina ada di kaca TV, Malaysia Hari Ini, orang akan terpaku di situ. Ini kajian, berdasar kajian apa ni? Ya, kajian rambah-rambah. Jadi barangkali mungkin ada sesuatu yang menarik di situ. Dari segi orang kata pemakaiannya, sedondonnya dan sebagainya. Jadi saya nak tanyalah Safia, Wardina Safia pada petang ini. Sebagai personality, sebagai selebriti TV yang popular, bagaimana Wardina orang kata apa, berhias ini dapat membantu Wardina ada keyakinan diri bila berhadapan dengan orang kata apa, masyarakat sekeliling, bila berhadapan dengan orang-orang yang kita jumpa setiap hari. Silakan Wardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, terima kasih undang saya ke Al-Kuliah. Tak sangka saya dapat jemputan ke Al-Kuliah ni. Mula-mula berat juga nak datang. Takut Al-Kuliah besar, terlalu besar bagi saya. Setakat berkongsi pandangan, insya-Allah sekiranya dapat kita berikan kebaikan untuk bersama-sama. Berhias semestinya wanita itu juga lelaki dituntut untuk berhias untuk pasangan masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu sinonim berhias ni, wanita saja perlu berhias, tapi lelaki juga perlu berhias untuk isterinya. Wanita perlu berhias untuk suaminya. Persoalannya kini adalah kadang-kala kita berhias kerana apa? Misalnya sebagai seorang selebriti, juga sebagai seorang pekerja. Sebab sekarang ni wanita ramai dah keluar bekerja. Sebagai seorang wanita Muslim, kita perlu berhias untuk tampil cantik, bersih, kemas, kerana kita akan bertemu dengan orang ramai. Okey, apabila saya mendengar pandangan daripada Syekh Hamzah Yusof, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sendiri sebelum pergi ke masjid, beliau mandi, wangi, maknanya tak busuk, tak comot. Jadi inilah yang perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim. Tetapi sekarang ini persoalannya, siapakah yang menentukan bagaimana perlu kita menghiaskan diri? Maknanya paksi kita ke mana? Dan rata-rata mungkin juga saya dahulu, saya mengikut bahawa dan saya memikirkan bahawa kita perlu berhias seperti yang tertera di majalah Vogue. Tapi ni bukan Vogue, ini Anis kan. Bukan macam ni. Rata-rata wanita mahu mengikut sebab yang telah ditetapkan oleh
apa yang ditentukan oleh Barat. Maknanya kalau orang Barat kata inilah yang cantik, itulah yang semua wanita nak ikut. Hakikatnya kita mempunyai batas dan perlu kita ikut acuan kita sendiri, iaitu yang telah pun ditetapkan oleh Islam. Cantik, masih cantik, tak perlu kita ikut apa yang telah ditetapkan di Barat. Berhias mengikut kriteria Islam. Panjang sangat cakap ya, Ustaz? Bagus, perempuan itulah. Kalau bagi kat pengacara, dia bercakap, dia akan bercakap. Dia pengacara TV, ya, Nisa hari ini. Dan juga selebriti. Okey, terima kasih Wardina. Sebenarnya perempuan, kalau anda di rumah, di Malaysia ke di Singapura, di mana sajalah, kalau anda ada soalan yang berkaitan dengan berhias, bolehlah hubungi kami secara email ataupun SMS. Hantarkan soalan kepada kami dan saya akan bacakan soalan yang terbaik. Dan kita akan pilih dua yang terbaik. Dua yang terbaik, Pustaka Salam telah bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi anda barangkali orang yang bertuah pada petang ini, mau kata apa, perlukan hantar SMS saja dan email. Tajuknya berhias saja. Jangan poligami tak mahu Wardina, poligami tidak. Ini berhias saja. Berhias saja. Okey. Jangan lari topik. Jangan lari topik dan jangan langgar topik. Yang keduanya ialah terima kasih kepada Galeri Ilmu. Seni Berhad yang telah kata apa, ada majalah Anis dan juga majalah Asuh yang kata apa, sponsor kita pada petang ini, dan semua penonton yang hadir dalam studio akan dapat 2 majalah ini insya-Allah. Dan juga kepada produk di hatiku yang ada terkenal dengan kopi gojinya. Goji He. Terima kasih produk di hatiku, dan juga kepada produk Tok Guru yang ada jusnya, yang ada pelembut hatinya, dan ada penerang hatinya, dan juga ada Wardinanya. Oh, ada Wardina dalam tu ya. Produk Tok Guru ada Wardina. Fauzi tak ada lagi Fauzi. Okey. Tuan-tuan, barangkali tuan-tuan tertanya siapakah Tok Guru kita pada petang ini. Saya perkenalkan panelis utama kita yang bahagia, Ustaz Uda bin Kasim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Saja kita bagi Wardina dulu untuk orang kata apa, sebagai mencirikan, lepas tu lagi Ustaz Uda pula sebagai menambah lagi cantiknya, hiasnya Al-Kuliah pada petang ini. So Ustaz, dari tadi Wardina dah cerita tentang peri pentingnya perhiasan dalam hidup kita. Tak kira lelaki ke perempuan ke, dan dia akan menambahkan keyakinan kita bila berdepan dengan orang ramai, tak comot, tak kotor dan sebagainya. So nak tanya Ustaz, Ustaz, perhiasan wanita tu terbahagi kepada perhiasan asli dan juga perhiasan yang tambah-tambahan. Boleh tak Ustaz ceritakan tentang masalah ini dan apakah sebaik-baik perhiasan dalam Islam itu sendiri? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Ustaz Fauzi dan rakan panelis saya, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, hari ini saya mendapat satu soalan yang saya rasa cukup tepat waktu ia ditanya. Perhiasan itu terbagi kepada dua, zahir dan juga perhiasan yang batin, ya. Kalau kita lihat kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur, ya, pada ayat yang ke-31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kepada kaum wanita, jangan sekali-kali mereka menzahirkan perhiasan mereka, melainkan perhiasan yang zahir, perhiasan yang telah sedia zahir. Mengikut kupasan para ulama, adapun yang dikatakan perhiasan yang telah sedia zahir itu ialah perhiasan yang tak mungkin boleh ditutup. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa perhiasan yang tak mungkin boleh ditutup itu, yang dibenarkan wanita menzahirkannya ialah muka dan tapak tangan. Dan di sana ada beberapa khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bahawa termasuk muka ialah segala perhiasan yang ada di muka. Contohnya celak, ya, dan juga kita boleh katakan pada hari ini gincu yang tidak ditebalkan, gincu yang digelekkan secara senipis-nipisnya. Itu ada setengah pandangan ulama berkata demikian, ya. Dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, selain daripada muka dan tapak tangan ini, kesemuanya ia merupakan perhiasan-perhiasan yang batin yang mesti disembunyikan. Kalau ia dizahirkan, maka berdosalah, ya. Maka dari takrif yang kita buat di sini dapat kita senaraikan
Apakah perhiasan-perhiasan batin yang tak boleh kita zahirkan? Ini tak lain dan tak bukan ialah selain daripada muka dan tapak tangan. Ya, tumit perempuan pun dikira sebagai aurat. Ini dianggap sebagai perhiasan bagi wanita. Jangan kita ingat tumit perempuan, buku lali perempuan, siku wanita, ya. Memanglah tempat-tempat itu jarang ditulis oleh penulis-penulis cinta, jatuh cintanya seorang pria kepada seorang gadis kerana tumitnya, kerana buku lalinya, kerana sikunya. Tapi dia tetap perhiasan batin yang mesti disembunyikan. Kalau dizahirkan, haram. Adapun tapak kaki, berlaku khilaf ulama di sana. Adakah ia aurat yang ditutup ataupun tak perlu ditutup. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa tapak kaki wanita juga merupakan aurat yang wajib ditutup. Ya. Jadi kita dapat faham di sini bahawa wanita ni nak berhias, berhiaslah. Tetapi jangan sampai dia menzahirkan perhiasan-perhiasan yang dibenarkan, iaitu muka dan tapak tangan yang kita istilahkan sebagai aurat yang wajib ditutup. Jadi setelah menjawab sedikit persoalan ini, saya rasa sebelum kita membincangkan tajuk ini dengan lebih lanjut lagi, sebab perkara berkaitan dengan perhiasan wanita, aurat wanita ni, dia mesti dibincang dan didasarkan melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kita tak boleh beri kepada kaum wanita untuk menentukan yang mana perhiasan zahir, yang mana perhiasan batin. Kita tak boleh beri kepada kaum wanita di mana perhiasan yang boleh dizahirkan, di mana perhiasan yang tak boleh dizahirkan. Kalau diberikan kepada mereka, al-maklumlah, wanita ini dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk itu sememangnya bengkok, ya. Dan kalau kita beri peluang kepada mereka, habis segala-galanya hendak dihiaskan, habis segala-galanya hendak dicantikkan, habis segala-galanya hendak dimakeupkan. Kita kena ingat, ya, wanita ini dalam satu hadis Nabi dikatakan semuanya aurah. Al-mar'atu auratun fa idza akhrajat istashrafaha syaitan. Wanita itu sendiri merupakan aurat. Tengoklah bila wanita bercakap, tak seperti saya bercakap suaranya garau, tak ada siapa yang tertarik. Tapi kalau seorang wanita yang bercakap, wah, nak pula resepsionis yang menyambut panggilan tetamu yang memang telah dilatih untuk bercakap dengan lemah lembut. Kadang-kadang kita yang ribuan batu jauh berada di sana, tergambar-gambar macam manalah wajah dia, ya, dengan suaranya yang halus, yang menarik, ya. Lalu kita memandu 1000 kilometer. Kita pergi ke sana tengok, oh, taklah cantik mana pun, ya. Tapi suaranya memang suara yang sungguh menggiurkan. Sebab itu dalam Islam dia kata al-auratu al-mar'atu aurah. Wanita itu ialah aurat. Jadi berdasar kepada hadis ini, memang kita kena cukup teliti dalam membincangkan persoalan aurat dan perhiasan wanita, yang mana dibenar, yang mana tak dibenarkan. InsyaAllah kita akan bincang lagi lepas ini. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz Uda. Jadi orang perempuan cerita bab hias ni memang seronok sebenarnya. Tapi kita akan teruskan lagi. Saya tanya Wardina pula. Ya, saya. Seingat saya lah, Ya. iklan shampoo pertama di dunia Ya, saya. dilakonkan oleh Wardina sendiri. Ya, saya. Okey. Apakah respon yang Wardina terima? Ada tak respon daripada siapa-siapa lah? Bila tengok, sebab shampoo ni cerita bab rambut. Ya, saya. Tapi Wardina boleh lakonkan kena bertudung. Ya, saya. Jadi dia tak orang kata apa ni? Apa ni, mana rambut dia? Jadi apa respon yang Wardina terima? Nah, itu menunjukkan bahawa persepsi bahawa mengeksploitasikan wanita untuk menjual barangan dengan membuka aurat dan memperdagangkan wanita sebagai bahan ataupun objek ataupun simbol untuk melariskan juaran dengan cara mendedahkan aurat mereka, tidak boleh dipakai sama sekali. Kerana hakikatnya setelah keluarnya iklan itu, jualan shampoo macam tak masuk akal, jualan shampoo tapi tidak menunjukkan rambut, kerana sebab kononnya kalau kita tunjuk rambut tu, kita hiaskan rambut, itu adalah mahkota wanita, tapi mahkota ini ditutup dan jualan itu meningkat 3 kali ganda. Terkejut, satu dunia terkejut. Jadi orang-orang putih tu terkejut, kata macam mana ni? Kita tak tunjuk apa-apa, kita tak buka apa-apa, nampak mukanya sahaja, tetapi jualannya boleh meningkat. Jadi hakikatnya persepsi dari situ mula berubah bahawa wanita itu tidak payah dieksploitasikan sehingga menjadi sebagai bahan dagangan di atas rak, maknanya perlu dibuka segala-galanya untuk melariskan jualan. Maknanya persepsi itu salah.
telah diubah, dan setelah itu kita lihat diberi peluang untuk wanita-wanita bertudung tampil di dalam media massa. Jadi saya amat berbangga dengan peluang yang telah pun diberikan itu. Saya kadang-kadang, apa Warina, saya kadang rasa malu pun ada, rasa tak nak tengok pun ada. Kenapa? Yang ada satu iklan tu, iklan tentang pewangi ketiak tu. Yang pelakon tu perempuan. Ya Allah, kan. Rasa malu nak tengok kan. Laki-laki pun kita malu, sebenarnya bukan kalau perempuan. tu letak wanita yang menutup aurat pun rasanya boleh jual juga. Tak payah tunjuk ketiak. Tak tunjuk ketiak. Apa pun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Saduman ya Rab ya Allah, saduman ya Rab ya Muhammad. Okey, terima kasih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini dengan Ustaz Uda dan juga Wardina Safia. Dan tuan puan jangan lupa besok Sabtu dan Ahad kita ada motivasi pagi 6.30 pagi hingga 7 pagi bersama dengan Ahmad Fitri Yahya sebagai motivasi kita, insya-Allah. Jadi motivasi petang Al-Kuliah lah. Motivasi petang. Dan kita teruskan bersama Ustaz Uda. Ustaz, cerita bab berhias ni adalah beberapa cara, tata cara, kaedah yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dia boleh tak Ustaz ceritakan kaedah tersebut, dan ada tak kelonggaran-kelonggaran kalau ialah nak tutup aib ke apa ke kan, terpaksa langgar peraturan tersebut, buat benda yang dilaknat, boleh ke tak boleh Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam wanita nak berhias ni di sana ada tata cara yang telah ditetapkan oleh Islam. Wanita mesti berhias, ya. Kerana kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, ya, al-mar'atus solihah, wanita yang solihah itu, bila kita lihat dia, hati kita rasa tenang. Ya? Bila suami lihat, suami rasa tenang. Jadi tenang itu datang dari mana? Datang daripada akhlak dia, yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan wanita itu sudah tentu berhias. Ya? Suami balik ke rumah, tengok dia dalam keadaan bergincunya, dalam keadaan pipi merahnya, dalam keadaan baunya sangat wangi, sudah tentu suami akan gembira tengok wanita ini. Inilah ciri wanita yang solehah. Ya? Tetapi kalau suasana di rumah itu dia bawa keluar rumah, maka wanita itu sudah tidak jadi solehah lagi. Wanita itu sudah jadi tolehah. Ya? Kalau dia bergincu hanya untuk suami tercinta. Kalau dia nak berpipi merahlah seberapa banyak mana pun, tapi hanya untuk suami tercinta. Kalau dia nak memakai bau yang sewangi mana pun, pakailah berapa banyak pun, tetapi ia untuk suami yang tercinta. Kalau ia digunakan di dalam rumah, digunakan ketika bersama dengan suami, maka dialah wanita solehah yang sejati. Tetapi kalau senjata itu dibawa keluar dari rumah, maka wanita itu akan jadi wanita yang talihah. Ya, itu kaedah mudah untuk kita mengambil satu pengiktibaran. Ya, kalau kita lihat di sana, tuan-tuan yang dimuliakan, hari ini ramai wanita-wanita kita yang nak menambah-nambahkan perhiasan-perhiasan yang dibenarkan. Telah kita sebutkan di awal tadi, ya, bahawa perhiasan yang dibenarkan untuk dizahirkan hanyalah muka dan tapak tangan. Ya, dan di sana ada khilaf di kalangan ulama yang mengatakan bahawa termasuk muka ialah perhiasan-perhiasan yang ada di muka seperti celak. Itu saja. Adapun gincu tak pernah disebut oleh para ulama boleh dizahirkan. Namun begitu, kita tengok sebahagian daripada ulama kontemporari pada hari ini mengatakan bahawa boleh gincu itu dilorikkan di atas bibir, tetapi sekadar untuk mengelakkan wanita itu nampak kusut masai. Maklumlah hari ini kalau wanita tak bergincu, kadang-kadang kita nampak macam mayat berjalan. Ya? Jadi untuk mengelakkan daripada orang kata macam mayat berjalan, maka letaklah sedikit sesuatu yang boleh mengilatkan bibir kita, tapi bukan sampai merah menyala. Itu seperti sehingga boleh menarik perhatian lelaki. Ya? Jadi itu tak boleh. Kemudian kita tengok antara juga yang dibenarkan oleh ulama ialah memakai cincin. Itu dibenarkan. Ya, itu dibenarkan untuk kita memakannya, dan juga gelang di tangan. Namun begitu, walaupun dibenarkan memakai gelang, gelang itu bukan diletakkan seperti mana yang diletakkan oleh wanita pada hari ini. Dia perlu diletakkan di atas kain yang membalut pergelangan tangannya. Sebab kita kena ingat bahawa pergelangan tangan wanita termasuk dalam aurat yang perlu ditutup. Jadi kalau wanita nak pakai gelang, boleh pakailah banyak mana pun, ya. Tetapi letaklah ia di atas satu kain yang menutup pergelangan tangannya sampai ke siku. Adapun seperti mana yang digunakan oleh wanita zaman sekarang pakai gelang, memang cantik, tetapi tak tahulah bagaimana malaikat mencatat dosa. Sebab dia pakai gelang di atas tempat yang tidak ditutup dengan kain. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian,
ada tak di sana orang kata pengecualian-pengecualian? Maklumlah zaman sekarang ni kan, wanita-wanita kita telah keluar dari rumah untuk bekerja, ya. Ada yang jadi memegang jawatan yang tinggi-tinggi, ada yang memegang jawatan yang rendah. Ada tak pengecualian di sana kepada mereka ini supaya mereka ini boleh berhias dengan tujuan untuk orang kata demi tugas? Telah saya sebutkan tadi bahawa kita berbincang dalam masalah aurat dan perhiasan ini, kita tidak boleh menurut kepada hawa nafsu kita. Kita mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setakat ini, saya belum menjumpai sesuatu kaedah yang boleh membenarkan wanita berhias kerana orang kata darurah, kerana kerja dan sebagainya. Belum lagi lah, ya. Tapi kita kena jelas bahawa wanita itu asalnya duduk di rumah. Waqarna fi buyutikunna, wanita itu asalnya duduk di rumah, cuma boleh keluar pergi bekerja kerana atas alasan darurat. Maka bila keluar itu darurat, maka dia mesti menjaga hak-hak darurah itu sendiri. Jangan berlebih-lebihan, ya. Jadi kalau pakai tudung dengan cara yang betul. Dan hari ini pun kita risau juga melihatnya, wanita-wanita kita pagi ini ya, ramai yang bertudung, tapi tudung-tudung mereka tidak menepati syariat Islam. Tak bermakna bertudung itu menutup aurat. Berapa ramai orang bertudung tetapi dianggap bertabaruj. Tudung yang dibenarkan dalam Islam ialah tudung yang menutup paras rupa mereka, ya, dan menutup dada mereka. Ya, itu yang dikatakan tudung yang mengikut syariat. Tudung yang dilabuhkan sehingga ke paras dada, sehingga menutupkan apa yang disebut sesuatu yang berada di sebalik tudung itu. Kerana maklumlah, minta maaf sebut, orang lelaki ni dia boleh mentafsirkan satu tafsiran yang tidak diduga oleh orang. Sebab itu wanita-wanita bila bertudung mesti menutup kepala dan mesti menutup seluruh anggota yang ada di dadanya. Dan tidak cukup dengan itu. Hari ini cuba kita tengok, ya. Wanita bukan saja disuruh bertudung tetapi diwajibkan memakai jilbab. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ya. Wajib memakai jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab ini adalah satu pakaian yang menutup daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki wanita. Wajib. Tetapi hari ini cuba kita lihat, ya, mana wanita yang pakai jilbab. Baju kurung yang kita pakai ini bolehlah kita istilahkan sebagai jilbab, ya, yang menutup aurat. Tetapi sayang, kadang-kadang baju kurung dah menutup aurat tapi tak pakai stokin. Setelah saya sebutkan tadi bahawa wanita ini auratnya bukan saja rambut, tetapi aurat wanita itu kecuali muka dan tapak tangan, berarti hujung jari kaki juga aurat. Tapak kaki juga aurat. Tumit juga aurat. Sebab itu jilbab yang diwajibkan wanita memakai itu jilbab yang mesti menutup daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Oleh kerana baju kurung kita orang Malaysia hari ini tak sampai ke hujung kaki, maka berkewajipan wanita-wanita Islam kita di Malaysia ni kalau nak benar-benar tutup aurat, mesti pakai baju kurung dan pakai stokin supaya tak nampak aurat mereka. Ya. Sebab itu saya kata perbincangan kita mesti didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah tuan perempuan, itulah batasan auratnya. Buku lali tak boleh tunjuk, buku 5 tak apa tuan-tuan. Dia bukan aurat. Saya bila sebut sebelah Wardina ni, saya sebenarnya tak erti nak mengusik macam Mazidul. Mazidul erti mengusik Wardina. Saya tak erti Ramadan. Tapi banyak-banyak tudung Ustaz sebut tadi kan. Yang paling famous, paling top, tudung Wardina. Dulu-dulu kan? Okey, kita teruskan soalan daripada penonton kita daripada Pasir Gudang. Silakan Kak. Silakan. Datin apa namanya? Yang bahagia, Datin Hajah Habibah Zainab Abidin. Silakan Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dirias cantik oleh Asma binti Yazid semasa menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perkahwinan mereka. Soalan saya ialah apakah agaknya keperluan berhias di hari perkahwinan? Okey, terima kasih Tin. Sebab memang kalau hari perkahwinan memang semua orang berhias. Tak kisah kadang-kadang bapak pengantin berhias juga. Dengan mak pengantin. Semua berhias. Juruandam memang confirm itu wajib. Kena ada juruandam. Jadi apa keperluan? Setakat mana keperluan Ustaz berhias pada hari perkahwinan? Silakan Ustaz. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sebelum itu saya nak jelaskan bahawa peristiwa
Siti Aisyah dihiaskan oleh Asma itu ya, ketika Nabi datang bertandang sebagai seorang pengantin ya. Ketika itu ayat tentang aurat belum diturunkan lagi. Ya, ayat tentang aurat wanita diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Sedangkan peristiwa itu berlaku sebelum. Jadi kita tidak boleh mengambil dalil daripada peristiwa itu untuk mengatakan bahawa wanita boleh dirias secantik-cantiknya ketika dia menjadi pengantin dan ditayangkan kepada khalayak ramai. Tak boleh. Ya, jadi istimbat itu tak betul. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Jadi pengantin memanglah kena cantik. Ya, tapi ingat, jadi cantik pengantin ni dirias cantik untuk siapa? Untuk orang lain ke? Tak. Yang bayar mas kahwinnya hanya suaminya saja. Ya. Jadi yang boleh berhak tengok kecantikannya hanya suaminya sajalah. Tidak ada di sana shareholder yang lain yang boleh menatap kecantikan si pengantin tadi. Sebab itulah kita tengoknya mana-mana Jabatan Agama Islam di Malaysia ini dalam kursus-kursus perkahwinan telah kita ajar kepada bakal-bakal pengantin kita ya, bahawa bersanding itu tak boleh. Dia mengikut cara yang tidak Islamik. Ya, kalau nak bersanding juga, kita kena bersanding dalam rumah, dihadiri oleh ibu dan bapa sahaja dan orang-orang yang kita sebutkan sebagai mahram. Adapun pengantin nak dihiaskan, saya bersetuju, memang perlu dihiaskan, tetapi dihiaskan dalam kadar yang dibenarkan oleh syarak. Pada hari ini kita lihat dalam suasana Malaysia kita pada hari ini, pengantin itu dihiaskan dan mereka tak bersanding, ya, alhamdulillah. Tetapi pengantin itu dibawa untuk melayan tetamu-tetamu. Dan bila mereka melayan tetamu itu, saya lihat pengantin wanitanya menutup aurat, memakai baju berwarna putih yang cukup cantik dan anggun. Dan sekali-sekala saya melihat pengantin wanita memegang bunga di tangan. Itu semua dibenarkan, ya, dengan syarat yang boleh dibuka hanya muka dan tapak tangan. Dan pastikan pengantin wanita jangan bergincu tebal ketika ia melayan tetamu-tetamu di kemah tersebut. Ini kesemuanya adalah untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah. Kita jangan nak orang kata, maklumlah, jadi raja sehari, ya, jadi permaisuri sehari, maka jangan sampai kerana itu kita nak mengorbankan prinsip kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Okey, tentang perkahwinan dah habis. Kita teruskan ada Puan Nur Hayati Mak Zain. Ada soalan, silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Puan Nur Hayati binti Muhammad Zain dari Persatuan Kebajikan Wanita Helikonia Taman Sentek, Pasir Gudang. Ingin bertanya kepada Ustaz, adakah menjadi satu kesalahan jika kita mencabut uban di rambut? Dan bagaimanakah jika kita menjalani rawatan kesuburan rambut, membuang jerawat di muka serta menampal gigi bagi bertujuan merawat kerosakan? Okey, itu juga termasuk dalam bab perhiasan lah. Saya tertarik dengan uban tadi kan. Saya pun ada uban juga. Umur muda lagi, baru 25 tahun. Cabut tak? Jadi boleh Ustaz bagi petua dan fatwa, silakan Ustaz. Ya, nak melicinkan muka dengan dicabut segala jerawat-jerawat tu baguslah tu, ya. Nak pula kita ni jadi isteri, kalau boleh janganlah ada pipi-pipi yang berjerawat, ya. Sebab suami kita dah letih bekerja di luar, dia balik tu dia nak tengok keadaan isteri dia cantik seperti permaisuri di istana. So, pandai-pandailah wanita-wanita ni jaga pipi, jaga badan, jangan terlalu besar sangat, ya. Dan sekarang ni cuba tengok gigi pula, ya. Kadang-kadang gigi tak ada, kita nak buat gigi baru, tak apa. Sebab peraturan yang dibuat oleh syarak yang tak dibenarkan ialah merubah ciptaan Allah. Seperti gigi yang jarang tu nak dirapat-rapatkan, itu merubah ciptaan Allah, yang ni haram. Seperti hidung yang kembang, minta maaf sebutlah kita orang Malaysia ni kan, ya? Tiba-tiba kita nak bercantik, kita pergi di tempat-tempat mana buat satu rawatan, tiba-tiba balik tengok hidung dah mancung je. Sejak bila jadi hidung mancung? Saya makan anggur banyak juga, ya, tapi tak mancung-mancung juga hidung. Tapi dia 2 minggu hilang hidung mancung. Ini haram. Sebab apa? Sebab merubah ciptaan Allah. Apa saja perhiasan yang merubah ciptaan Allah, hukumnya haram. Tak boleh, ya. Dan tadi cabut uban, tak apa. Itu hanya makruh saja, ya. Tapi soalan yang kata tadi, nak melebatkan rambut, tanam rambut, tidak mengapa. Itu tidak merubah ciptaan Allah. Itu boleh menambahkan kecantikan dan sayangnya suami kepada kita. Teruskan buat. Wallahu a'lam. Macam program reality TV lah kan, teruskan. Jadi Ustaz, ni soalan cepu mas Ustaz, ya. Sikit Ustaz, seminit Ustaz jawab, ya. Tentang Jongan Ustaz. Ada kan lagu Halimah Jongan dekat radio kan. Minta maaf ya siapa Jongan, tapi lagu tu memang ada.
So, jongan tu nampak mengaibkan Ustaz. Adakah dia akan merubahkan ciptaan Allah Ta'ala kalau kita repair gigi yang jongan ni? Silakan Ustaz. Seminit Ustaz. Ya. Jongang ni satu benda yang mengaibkan lah, ya. Dan kalaulah sampai boleh menyebabkan si wanita tadi menderita kesusahan, maka dibenarkan dia membuat rawatan untuk meluruskan giginya biar cantik, ya. Tidak mengapa. Terima kasih Ustaz. Menderita sampai tak kahwin Halimah tu, kesian. Okey, tuan-tuan, apa pun kita, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Ya Rasulullah, Ya Allah, wahai Ya Habib Allah. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan pada kesempatan ini. Kita teruskan Al-Kuliah seperti biasa dengan berhias. Jadi berhias satu kewajipan kita lah. Kalau isteri wajib berhias untuk suaminya, suami pun itu juga. Sebab itu Ibn Abbas kata, aku suka berhias untuk isteri aku sebagaimana aku suka isteri aku berhias untuk aku. Jadi dua-dualah mainkan peranan. Apapun kita ada seorang lagi penyoal, Puan Hasnida Ismail. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasnida binti Ismail, mewakili Perkumpulan Wanita Pekebun Kecil Kampung Awat dari Batu Anam Segamat Johor. Ingin meminta sedikit nasihat daripada Ustaz, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, diharamkan bagi umatku iaitu kaum lelaki dari memakai perhiasan daripada sutera dan emas, dan dihalalkan pula kepada kaum wanita. Apakah nasihat Ustaz kepada para wanita yang suka memakai barangan perhiasan yang secara berlebih-lebihan walaupun ia dihalalkan oleh Islam? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Puan Hasnida. Saya tanya Warina, memang orang perempuan suka pakai emas dengan sutera ke? Kalau pilih baju, Warina akan pilih pakai baju yang memang sutera ke? Tak ada. Saya secara jujurnya, kita manusia, kita sentiasa mahu memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kan. Okay. Lari topik sikit boleh? Secara jujur, sewaktu mungkin tampil di kaca TV, saya mungkin saya nampak lain kerana saya sebagai perantara. Tetapi hakikatnya di luar rumah saya selesa berjubah begini, dan ada kalanya kita memang mempunyai banyak kekurangan, dan saya sedar bahawa saya juga antara wanita yang cuba memperbaiki diri dari semasa ke semasa untuk kita menjadi seorang wanita yang benar-benar solehah. Dan pada saya nak berhias secara, kita selalu menekankan hias secara fizikal. Awal halnya kita menghiaskan diri dari dalam, itu juga merupakan satu proses yang amat panjang sekali. Pada saya sebab kita berhias ni untuk cantik kan, untuk menarik, tetapi yang paling penting sekali pada saya adalah biar kita menghiaskan diri kita, insya-Allah sedikit-sedikit dengan ilmu dan juga dengan akhlak yang baik. Makna kata orang, kecantikan luaran itu bermula dari dalaman kita. Dan yang paling penting itu kecantikan tu biar daripada ni. Okey. Biar daripada atas ini. Insya-Allah itu yang lebih penting lagi. Okey Ustaz, apakah sebab laki-laki tak dibenarkan pakai sutera dan juga emas? Silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan yang saya dihormati sekalian, laki-laki memang tak eloklah pakai sutera dan emas sebab nampak tak gagah, ya. Laki-laki dia kena berlagak gagah, kerana sebab itu sutera dan emas itu untuk kaum wanita. Jadi bagi kaum wanita yang gemar memperbanyakkan emas, ya, contohnya minta maaf sebut wanita-wanita di Kelantan umpamanya, emasnya sampai ke siku kata orang, ya. Adakah itu dibenarkan? Tidak menjadi masalah. Yang penting jangan lupa bayar zakat emas. Ya, emas tu belilah banyak mana pun. Lagi bagus daripada kita beli baju yang banyak-banyak. Sebab emas ni kalau kita beli banyak mana pun, susah-susah boleh digadai. Ya, anak tak ada duit nak bayar yuran sekolah boleh digadai, bagus. Dan kalau nak pakai banyak mana pun pakai dengan syarat saya sebutkan tadi, pakai di atas kain yang menutup pergelangan tangan kita. Sebab pergelangan tangan termasuk dalam ruangan aurat yang perlu ditutup. Dan jangan lupa bayar zakat emas. Kerana emas, walaupun dia dipakai, bila cukup haulnya, cukup nisabnya, ia wajib dibayar juga zakatnya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya ingin baca soalan email saya daripada Nur Syuhada. Dia tanya Ustaz, Ustaz saya ingin tahu, adakah pembedahan plastik salah satu dari bentuk berhias? Mungkin Ustaz boleh detailkan yang boleh ataupun tak boleh. Silakan Ustaz. Ya. Telah kita sebutkan tadi bahawa pembedahan plastik ini ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan, ya. Umpamanya seorang wanita yang terlibat dalam kebakaran, habis mukanya cacat, ya.
maka dikala itu kecacatan itu menyusahkan diri dia. Di waktu itu dibenarkan dia membuat pembedahan plastik bagi menghilangkan rasa rendah diri, menghilangkan kesusahan dia untuk meneruskan kehidupan. Adapun mereka yang tidak ada sebab untuk membuat pembedahan plastik, cuma sekadar orang kata untuk bercantik-cantik. Maklumlah mungkin agaknya dia ni seorang penjual barang-barang hiasan, ya. Maka dia perlu cantik, maka dia buat perhiasan, dia buat pembedahan. Yang ini haram sebab tidak ada sebab-sebab yang darurat untuk dia membuat pembedahan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, ni saya nak bagi ke Wardina pula ya. Ya, saya. Dia ada Marfuzah Mukhtar. Ya, saya. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, kenapa isteri keluar bekerja berhias tapi kat rumah selekeh? Apa pandangan ustazah? Tu masalah tu. Ustazah saya nampak Wardina lah ustazah. Ya Allah. Apa pandangan ustazah? Ni Marfuzah, orang perempuan juga yang tanya ni. Silakan. Kenapa dia keluar dekat dalam rumah dia selekeh? Selekeh. Sebab dia ada suami ke ataupun Ya, sebab dia kata mungkin kalau nak keluar kerja tu selekeh, maka dia akan ditertawakan. Tapi mungkin Cik Abang dia sayang kot walaupun dia selekeh. Boleh? Tak adalah. Tapi saya rasa memang apabila keluar bekerja, seorang wanita Muslim perlu tampil kita perlu tampil cantik supaya tidak ada orang kata no Islam pakai selekeh, comok, busuk. Tak bolehlah macam tu. Sebab kita membawa imej seorang Muslimah, ya, tetapi bertepatan dengan syarat dan insya-Allah kita semua boleh memenuhi tuntutan syarat seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Insya-Allah sikit-sikit. Kenapa di rumah selekeh? Tu saya tak tahulah sebab saya tak selekeh kat rumah. Lagi cantik dekat rumah. Masya-Allah. Tapi sebenarnya kalau kat luar selekeh, yang dapat nama buruk suami dia juga sebenarnya. Isteri siapa tu? Selekeh pakai. Ya, kan? betul. Jadi eloklah di luar pengkemas. Dekat luar, dalam rumah lagi cantik. Lagi kemas. Okey, terima kasih Wardina. Okey, teruskan lagi dengan ni Malik Ustaz. Malik dah tanya, bukan malaikat Malik ni. Orang. Dia tanya, Ustaz, sekarang ni ramai orang perempuan mencukur bulu kening. Jadi apa pandangan Ustaz untuk menyedarkan mereka tentang berhias dengan mencukur bulu kening? Silakan Ustaz. Ya, mencukur bulu kening tidak ada khilaf di kalangan ulama haram atas mana-mana wanita berbuat demikian, ya. Tetapi itulah bulu kening ni bila telah dicukur, dia perlu dicukur terus. Sebab kalau tidak dia akan tumbuh dalam keadaan berterabur, lagi tak cantik. Maka dengan sebab itu wanita yang belum mencukur bulu keningnya jangan berbuat demikian. Wanita yang telah bercukur bulu keningnya bertaubatlah kepada Allah, beristighfar setiap hari kerana keningnya itu perlu dicukur setiap masa. Kalau tidak dia akan tumbuh berterabur dan cubalah dapat rawatan, berjumpa dengan doktor bagaimana cara untuk mencantikkan semula bulu keningnya agar dia tidak mencukurnya untuk kali yang seterusnya. Wallahu alam. Okey. Terus lagi Ustaz, kita teruskan lagi. Tak ada nama sini. Tadi kalau Malik ni mungkin kita letak nama Ridwan lah, Malaikat Ridwan. Dia tanya Ustaz, boleh tak Ustaz cerita tentang cara berhias wanita yang dalam edah, Puan Zahimah AU3. Unit keramat kan? Dekat dengan rumah saya. Dekat rumah Wardina. Ya, Okey. Cara berhias wanita yang dalam edah. Silakan Ustaz. Ya. Wanita yang dalam edah ini kita kena lihatnya edah kerana siapa? Kalau edah kerana suami 4 bulan 10 hari, ya. Dan kalau edah selain daripada suami hanyalah 3 hari sahaja, ya. Maka ketika berada dalam edah ini wanita-wanita tidak dibenarkan memakai baju yang terang-terang, ya. Kalau tudungnya perlu digelapkan, kalau baju kurungnya itu jangan ada bunga-bunga, perlu digelapkan supaya kata orang, ya, dia bersedih dengan kematian suaminya. Tapi kalau wanita yang dalam edah, suami baru dikebumikan sehari, dia telah pakai baju yang terang-terang, tudung yang terang-terang, maka masyarakat akan bertanya, ke mana dia tu? Maka ini akan merosakkan nama dia, suami dan juga keluarga. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Sempat ke lagi satu soalan? Kita apa? Kalau tak sempat kita teruskan lepas ini. Ada banyak lagi email, SMS yang belum terbaca dan belum terjawab. Apapun kita ada masa lagi insya-Allah. Kita berehat seketika dan jumpa lagi selepas ini. Saduman ya Rab ya Allah, Saduman ya Rab ya Muhammad, Lailatul Okey, terima kasih Toceh kepada anda semua yang menonton Al-Kuliah di baik di Malaysia ke di Singapura, di mana sajalah. Dan kita teruskan membaca email ini yang ada di depan saya. Mudah-mudahan anda lah yang terpilih insya-Allah. Doa di rumah. Okey Ustaz, soalan Ustaz ya. Saya tinggal serumah dengan ipar duai saya.
Dan saya biasa buat kerja-kerja remah seperti basuh pinggan dan sebagainya. Adakah saya kena pakai jilbab, kena pakai stocking juga Ustaz, kena pakai tutup kat sini kan? Oh ya Allah, dia katakan nanti nampak macam susah dia. Silakan Ustaz. Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ini sebenarnya masalah yang berlaku pada ramai wanita pada hari ini. Ya, bukan saja duduk dengan ipar dua, kadang-kadang bila kita duduk serumah dengan orang yang bukan Islam walaupun wanita, ya, mengikut dalam mazhab Syafi'i, walaupun kita duduk serumah dengan wanita yang bukan Islam, aurat seorang wanita sama seperti aurat dia di hadapan lelaki yang bukan mahram. Walaupun yang duduk serumah kita itu wanita, tetapi dia bukan Islam, ya. Jadi bagaimana kita nak jaga aurat kita dengan mereka ni? Susah, ya. Namun demikian, insya-Allah kita bersusah-susah sedikit di dunia ini, di akhirat nanti Allah akan beri ganjaran. Kita jangan bersangka baik kepada ipar dua kita. Berapa banyak abang-abang ipar yang melakukan perbuatan yang terkutuk terhadap adik iparnya. Ini gara-gara kerana adik ipar orang kata nak senang buat kerja. Ya, dia tak tahu yang apar iparnya ni siapa. Lalu dia pun bila membasuh cermin, pakainya seluar yang tidak berapa panjang, ya, tidak menutup aurat seperti yang kita bincangkan tadi. Maka berlakulah apa yang berlaku. Lebih elok kita mencegah daripada kita merawat. Maka jalan mencegahnya, tutuplah juga aurat kita. Walaupun kita berada di hadapan ipar dua kita. Lebih-lebih lagi pada sepupu kita dan juga pada abang ipar kita. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya tanya Wardina, Wardina ada tak mengamalkan ayat-ayat jampi tertentu ke untuk naik seri wajah dan sebagainya? Astagfirullah. Tak ada. Tak ada? Secara jujurnya tak ada. Dan kadang-kadang saya lihat ada juga wanita-wanita selain daripada cucuk botox. Botox? Botox. Ni famous kalangan artis terutamanya. Yes. Ramai yang suka cucuk botox. Nak cantik katanya. Okay. Kemudian ada juga yang kata mungkin mereka jumpa bomoh. Lepas tu bomoh tu cakap ni Islamik. Tak apa, dia kata. Tapi kita tak faham ayat apa, jampi serapah yang dia pakai tu. Yang mula-mula tu bismillah, lepas tu lain tak ada dah? Lepas tu dia tak tahu, dia terima saja. Mungkin pakai susuk misalnya kan. Pada saya tak ada, saya tak ada amalkan apa-apa jampi serapah, tak ada. Tetapi saya percaya dengan penjagaan diri. Dia cakap kita nak cantik, kita nak kelihatan menarik, nak jaga jerawat jangan tumbuh, kita kena minum cukup air, kena jaga kesihatan diri, kena pakai, kalau dah ada ubat jerawat, pakai ubat jerawat, kena minum air dengan cukup 8 gelas sehari. Pemakanan yang sihat itu asasnya. Okey, Wardina memang lahir lagi macam tu dah. Allah tidak ada masalah. Okey, Ustaz Uda. Ini satu soalan yang cukup famous, Ustaz. Ni Naso yang tanya. Naso saya tahu lelaki ke perempuan Naso ni. Dia tanya, Ustaz, boleh tak orang perempuan mencukur ataupun mencabut bulu-bulu yang tumbuh di lengannya? Keluar macam gorila kan dia tumbuh. Boleh tak? Adakah itu merubah ciptaan Allah ataupun dia tumbuh misai? Kan ada perempuan dia tumbuh misai kan sebab perempuan semua ada misai. Ada misai? Ramai ada. Perempuan ada misai? Ada misai kecil-kecil ke ada? Kecil-kecil? Ya, tak ada. Ada. Okay. Memang ada. Ada misai, ada janggut ke? Boleh tak dia cukur? Nanti kata merubah ciptaan Allah Ta'ala pula. Ya, silakan Ustaz. Ya. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, bulu-bulu minta maaf sebut yang boleh dicukur dan dicabut, bulu ketiak, ya, minta maaf sebut yang boleh dicukur bulu hari-hari, ya. Adapun selain daripada bulu-bulu tersebut, maka tidak boleh dicukur. Janggut umpamanya, ulama berkhilaf pandangan. Ada yang mengatakan bahawa haram mencukur janggut, tetapi ada ulama mengatakan bahawa boleh janggut itu dicukur seperti mazhab Syafi'i. Namun begitu, jumhur ulama mengatakan bahawa janggut pun haram dicukur. Bagi seorang wanita tumbuh bulu-bulu di badannya, maka sekiranya perkara tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada dirinya, maka haram ia dicukur. Ya, seperti mana kita melihat wanita yang tumbuh misai. Sekiranya misai itu tumbuh hanya sedikit saja, tidak mengaibkan dirinya, sehingga kalau nama dia Hamidah orang boleh tukar nama jadi Hamid, ya, maka kalau sampai boleh tukar jadi Hamid kerana rambutnya setebal rambut Saddam Hussein misainya itu, maka wajarlah ia dicukur. Tetapi kalau sekadar tumbuh sedikit-sedikit seperti bulu rema aja, maka haram dicukur kerana ia merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu juga bulu-bulu yang lain. Adapun bulu ketiak memang wajar dicukur. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz ada lagi Ustaz, masa lagi Ustaz. Okey. Ni Ustaz, dia ada satu isteri dan dilema ni, dia kata apa hukum Ustaz seorang suami dia suka isterinya pakai cantik-cantik, berhias sampai ke peringkat buka aurat dan sebagainya, pakai gincu yang terlalu tebal sebab agar dapat pujian, dia kata. Nanti kawan-kawan dia akan puji,
you punya wife cantik lah. Suami suka macam tu, jenis suami suka macam tu. Ada suami dia tak bagi pun isteri dia tutup aurat. Isteri dia nak tutup aurat tapi suami dia tak bagi. Pendedahan okey. Yang sebenarnya. Betul, ada. Okey, ni berlaku bukan tak berlaku. Jadi apa pandangan Islam? Dia kena patuh satu, kena patuh suami ke? Kena patuh ya Allah. Kalau kena patuh suami nanti suami aku ceraikan kau talak 30 pula. Silakan. Silakan Ustaz. Kaedah yang telah diberikan oleh ulama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam perkara-perkara yang melanggar titah perintah Allah. Maka bila mana suami suruh kita berhias dalam keadaan berhias yang melanggar hukum syarak, maka jangan diikutkan kata-kata suami tersebut. Dan kalau kita terikut kata-kata itu tidak termasuk dalam durhaka kepada suami. Bahkan kitalah muslimah solehah yang mendapat sanjungan manusia-manusia di langit. Ya? Dan pastilah kita perlu mencari jalan untuk memberi penerangan kepada suami ini supaya dia faham betapa pentingnya seorang isteri menutup auratnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Wardina dan juga Ustaz. Kita dah sampai ke penghujung rancangan nampaknya. Saya sedih rasanya nak pisah. Belum tentu lagi dapat jumpa macam ni ramai-ramai dengan orang Pasir Gudang, dengan orang Segamat Gudang dan sebagainya, dan gudang-gudang yang lain lah. Jadi apa pun, mungkin Wardina boleh buat kesimpulan dalam 1 minit tentang perbincangan kita tentang berhias. Silakan. Berhias, seperti kata Ustaz, kita ada syariat yang perlu kita ikut, dan sebagai seorang wanita Muslim kita tidak perlu mengikut mereka di barat. Tak perlu kita ikut Jennifer Lopez, kerana walaupun pada pandangan orang bahawa wanita-wanita Islam didiskriminasi, ada setengah orang cakap kesian wanita Islam kena tutup semua. Saya kata tidak, saya tak rasa didiskriminasi, malah saya merasakan bahawa wanita-wanita yang terpaksa membuka diri mereka itulah yang sebenarnya didiskriminasi. Kenapa saya nak tayangkan badan saya, kenapa saya nak tayangkan kecantikan rambut saya kepada para lelaki di luar sana? Sebab saya tak mahu dilihat oleh dan tak mahu memperdagangkan kecantikan saya untuk anda. Saya merasakan bahawa wanita-wanita di barat itulah yang didiskriminasi. Saya merasakan bahawa ini adalah satu kebebasan kerana saya memberi anda melihat cuma muka dan tapak tangan saya saja. Itu adalah kekuatan pada diri saya, dan pada saya adalah amat perlu kita bertanya pada diri kita, kenapa kita menutup aurat. Mungkin banyak yang perlu kita pelajari. Paling penting, hiaskan diri kita dengan ilmu. Kita tahu surah apa dalam Quran yang suruh kita tutup aurat, kadang-kadang pun kita tak tahu. Kita ikut je lah. Dan kalau tak tahu, belajar. Okey Ustaz Uda, silakan. Seminit, silakan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya teringat kata orang tua-tua, berapa banyak bunga yang cantik tetapi tiada baunya. Ini benda yang perlu kita ambil perhatian. Kita tidak mahu wanita kita hendak bercantik tetapi seri dan baunya sudah tiada. Kita hendak wanita kita bercantik, berhias dalam keadaan dia disanjung oleh malaikat-malaikat, dia disanjung oleh para anbiya. Perhiasannya itu menepati hukum syarak, disukai oleh golongan muslimin dan muslimat, menepati Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cantik, kita solehah, dan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Uda, terima kasih Ustazah Wardina, dan juga terima kasih kepada semua anda di mana saja meminati Al-Quran, menuntut Al-Quran pada petang ini. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan bersama dengan tajuk Makanan Sunnah bersama dengan yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad di Stadium Sultan Muhammad, Kota Baru Kelantan, sepenuh heboh di sana nanti. Dan sebenarnya itu serangkap pantun dari saya. Habis Al-Kuliah tongkat dagu, selamat bercuti di hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassalna